Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bawakan sekali lagi pada minggu ini untuk podcast POV Sinar Islam Plus pencerahan yang berikutnya tentang faraid. Kali ini kita tambah satu lagi, faraid dan wasiat. Apa bezanya? Dan bagi mendetailkan, memperincikan tentang perkara ini, sekali lagi podcast POV SI Plus mengundang ke studio seorang tamu yang telah pun kita jemput beberapa minggu yang lalu, pakar faraid dari Universiti Sains Islam Malaysia yang berbahagia, Ustaz Zahari Mahat Musa. Beliau merupakan pensyarah kanan Fakulti Syariah dan Undang-Undang. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama kami lagi. Sama-sama. Apa khabar? Ini alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih juga menjemput untuk podcast kali ini. Alhamdulillah. Tidak jemu untuk menjemput di sini untuk berborak-borak santai. Ya, memang betul Ustaz. Topik ni orang banyak tahu, tapi orang tidak mendalami. Ya, betul. Ya, orang ingat benda tu bukan untuk mereka. Tapi sebenarnya kita kena selalu selitkan bahawasanya faraid sama macam cerita pasal hukum hakam lain juga, ya. Betul. Sebelum kita kena ambil tahulah. Kena ambil tahu, kena cakna. Seperti tagline Sinar Harian, ya. Tulus. Dan tagline kita podcast POV Sinar Islam Plus, relevant dan inklusif. Ya, itu penting. Baik Ustaz dan juga penonton dan pendengar semua, sebelum kita teruskan untuk bicara kita pada hari ini tentang faraid dan wasiat, saya ingin mengajak anda semua untuk klik like dan tekan butang share. Kongsikan sebanyak mungkin cerita kita, pertemuan kita pada malam ini dalam menerusi siaran yang boleh ditonton di Facebook, Instagram, YouTube, portal dan juga TikTok kami, ke semua media-media sosial, ke grup-grup WhatsApp anda tentang perkara yang kita nak bincangkan pada malam ini, ya. Baik Ustaz, kita terus ke soalan kita yang pertama. Ya, saya dah tak sabar-sabar lagi ni, ya. Orang banyak kenal, ya Ustaz, ya, tentang wasiat. Ya, nama dia tak ada dalam wasiat, jadi dia rasa frust. Tapi dia lupa dia termaktub haknya di dalam faraid. Jadi secara ringkas, mungkin Ustaz boleh berikan takrifan tentang kedua dia perkara ini, wasiat dan faraid. Baik Cik Man. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Cik Man untuk undangan ini. Mudah-mudahan dapat bersama-sama kita memberi pencerahan kepada penonton dan pendengar di sana, di luar sana, tentang majlis ilmu digital kita. Mudah-mudahan bermanfaat lah. Topik kita berkaitan dengan, sekali lagi kita bincangkan faraid, istilah faraid dan istilah wasiat. Betul, ya? Betul. So, sebelum kita rungkaikan apa bezanya, so pastinya mesti ada persamaan dia. So, paling mudah kita tahu persamaan antara kedua ni ialah kuat kuasa agihan itu berlaku apabila tuan punya harta, tuan punya barang itu meninggal dunia. Wasiat pun akan diagihkan harta empunya barang itu selepas meninggal, mati. Dan faraid juga persamaannya ialah apabila tuan punya barang meninggal dunia akan diagihkan. Itu uniknya Islam, maksudnya harta itu tidak dibiarkan tanpa tuan. Maksudnya kita penghujung kehidupan kita adalah kematian. So, dan dengan kematian itu berkemungkinan kita sudah memanfaatkan dan sudah memiliki harta dalam kehidupan dunia ini. So, Islam ajar satu percaturan, namanya hukum faraid dan ada namanya hukum wasiat. Secara ringkas untuk definisi, kalau faraid ini ialah bahagian-bahagian yang telah ditetapkan oleh Islam, oleh syarak kepada waris atas beberapa sebab tertentu lah. So ini agak terperinci, perlukan kepada mungkin podcast-podcast yang lain lah untuk perinciannya. Tetapi secara generalnya saya katakan bahagian-bahagian ini telah diperuntukkan, yang pernah ataupun siapa-siapa yang ingin mendalaminya, secara ringkasnya saya sebut di sini sekali lagi, 3 ayat dalam surah An-Nisa secara directnya dinamakan sebagai ayat faraid ataupun ayat pusaka yang menceritakan bahagian tersebut. Berapa bahagian dia dan siapa orang yang layak. Ataupun kalau mereka belajar tentang faraid, ada namanya istilah waris ashabul furud.
Kalau kita detailkan ashabul furud itu ada 12 orang. So 12 orang ini kena buat checklist. Kalau kita meninggal dunia, maka 12 orang ini berapakah bahagian dia. Semua 12 orang ini ada hubungan dengan si mati melalui perkahwinan ataupun melalui nasab. Okay? Itu secara tafsirannya saya kembali sekali lagi. Maksud kepada faraid tadi lah bahagian-bahagian yang ditetapkan oleh syarak kepada waris. So istilah yang kedua yang membezakan antara faraid dan wasiat, istilah wasiat pula ialah dalam Islam dia agak unik. Istilah wasiat ni Cik Man, dia tak sama dengan apa yang kita faham dalam komuniti Melayu kita ataupun dari sudut legal. Wasiat itu biasanya refer kepada pesanan untuk urus harta. Maksudnya kalau mati, kita lantik peguam untuk bacakan teks itu sebenarnya dokumen ataupun legal will. Itu adalah sedikit berbeza dengan Islamic will. So Islamic will ini ada maksud yang sedikit khusus. Kalau boleh saya terus bagi definisi, ialah maksudnya ialah sumbangan kepada sebanyak paling maksimal 1/3 harta kepada selain waris. Sumbangan. Maksudnya bila kita kata sumbangan, dia akan berantai-rantai selepas ini berkaitan dengan hukum. Maksudnya dia adalah part of charity sahaja. Maksudnya siapa yang nak buat silakan, siapa tak nak buat tak jadi kesalahan. Tetapi mungkin apabila kita buat, dia boleh menampung apa kehidupan kita yang terlepas pandang. Ada konsep yang hampir sama macam antara solat wajib dan solat sunat. Yang wajib kita faham selama ni Cik Man sejak balik, maksudnya 5 kali sehari yang wajib. Yang sunat mungkin banyak. Rawatib ada, qabliyah, ba'diyah dan sebagainya. Tetapi itulah konsep yang hampir sama. Wasiat hukum asalnya nanti sunat, sebab balik kepada takrifan tadi ataupun istilah fiqh dia ala wajhi tabarruk, mengikut atas satu bentuk sumbangan sahaja. Itulah definisi yang kita katakan membezakan antara wasiat dengan faraid lah. Iaitu sumbangan 1/3 harta kepada selain waris. Dalam takrifan ini pun sudah kita nampak beberapa perbezaan yang mungkin kita akan perincikan sebentar nantilah. Okay? Faraid bahagian dah tetap, yang bahagian-bahagian yang sudah ditetapkan, wasiat sumbangan. Betul. Dia punya duduk perkaranya begitu. Dia punya kuasa dia bermula daripada definisi itu. Sebenarnya. Okey, dia membawa kepada soalan yang berikutnya. Bagi setiap Muslim, untuk faraid wajib akur kepada ketetapan yang dah ditetapkan. Wajib, tapi bagi wasiat sunat je untuk dipatuhi. Sama konsepnya macam yang Ustaz Zahri sebut tadi, solat sunat dengan solat wajib, puasa sunat dengan puasa wajib Ramadan tu. Kata buat jawab. Jadi Ustaz, kenapa berlaku demikian? Kalau dah ada satu, cukup satu je lah. Faraid je lah, wasiat je lah. So apa sebenarnya yang Islam nak bawakan ni? Silakan. Itulah nampak keunikan dan perincian Islam berkaitan dengan urus harta sebenarnya. Sebab again, bila saya suka highlightkan perkara ini ialah bila belajar tentang pengurusan harta Islam, setiap keluarga lain konflik dan keadaan dia. Bagi saya contoh kenapa ada hukum wajib dan ada sunat, sebab balik kepada hukum yang kalau kita belajar dalam Islam ni ada 5 hukum taklifi yang utama. Tengah-tengah namanya harus. Kalau suruh buat ada namanya wajib, ada namanya sunat. Suruhan untuk kita tinggalkan ada namanya makruh dan ada namanya haram. Untuk perkara ini status faraid adalah wajib, maksudnya kena buat. Mati saja seseorang, mati je Cik Man, contoh saja Cik Man, bukan mendoakan, kerana kematian itu pasti. So itu adalah ceritanya. Mati itu temannya hidup. Penghujung kepada kehidupan ialah kematian. So itu isunya ialah, maksudnya mati saja, meninggal dunia sahaja, maka wajib untuk dibahagikan atas kapasiti nama faraid. Tapi yang sunat ini mungkin pada masa hayat kita, kehidupan kita masih ada kelompongan. Kelompongan inilah yang menunjukkan kadang-kadang Islam ajar kita buat satu bentuk kebajikan melalui hukum wasiat ini. Dan dia akan berangkai pula dengan perkara lain. Nanti paling simple saya kata, berkaitan dengan perkara rukun, perkara basic. Faraid dan wasiat berbeza sebab dalam faraid memadai 3 rukun sahaja. Siapa dia? Si mati, maksudnya tuan punya barang, harta, tuan punya harta yang meninggal dunia. Yang kedua adalah waris,
yang masih hidup, dan yang ketiga adalah harta yang ditinggalkan. Okey. Tetapi dalam bab wasiat ada 4 rukun. Pemberi wasiat, penerima wasiat, harta yang hendak diwasiatkan, dan jangan lupa mesti ada lafaz, mesti ada ucapan, ada lafaz yang menunjukkan bahawa dia nak bagi iPad ni kepada, saya nak bagi iPad ni kepada Cik Man, contohnya. Kat situ sudah membezakan. Terus lafazkan. Terus lafazkan. Kat situ sudah membezakan. Lafaz ni adakah perlu dibutirkan dengan dokumen? Satu perkara dalam Islam yang Cik Man kena faham, mana-mana akad asalnya adalah dalam bentuk verbal sahaja. Macam kita nak nikah kahwin, verbal je. Cuma tuntutan untuk rekod, dokumentasi supaya tidak berlaku apa penyelewengan dan sebagainya. At least ada bahan bukti. Proof of evidence tu kena berlaku lah. Patutlah bila saya mencelah tak apa, okey. Bila kita dengar kata arwah Atuk memang dah berjanji. Berjanji. Mana buktinya? Dia berjanji, aku dengar, telinga aku dengar. So tak ada bukti. Ya, betul. Dekat situ dia membawa kepada kena ada dokumentasi. Yes, pengukuhan itu melalui dokumentasi. Tetapi valid tak akad itu, sah tak akad itu melalui verbal sahaja, itu asalnya. Akad itu dianggap valid. Jadi kena ada diterima. Wasiat, ada penerima, ada harta, dan ada lafaz. Dari 3 rukun dalam faraid dan 4 rukun dalam wasiat itu, kat mana kita nampak bezanya? Maksudnya wasiat itu memerlukan lafaz. Masa hidup kita tak buat sesuatu lafaz, maksudnya adakah perintah untuk agihan selepas mati berlaku? Jawapannya tidak. Berbeza dengan faraid tadi. Kenapa implikasi hukum wajib itu? Maksudnya tanpa lafaz pun seseorang itu apabila meninggal dunia, harta itu mesti diagihkan. Sudah termaktub begitu hukumnya. Digezetkan begitu. So itu yang membezakan, dan implikasi bermula daripada rukun itu sebenarnya. So sebenarnya kita cakap ke tak cakap ke, sebab faraid itu tetap ada, hukum itu tetap akan berterusan, tetap berjalan. Maksudnya cuma kita memerlukan kesedaran waris. Konflik sebenarnya berlaku di kalangan ahli waris sebenarnya, pergaduhan di kalangan waris, tetapi perlu tak diagihkan. Dalam Islam bila berlaku kematian ada hukum faraid. Wasiat kena tanya dulu, adakah bapa, adakah suami, adakah isteri masa hidupnya pernah melafazkan perkara itu ataupun tidak. Lagi cantik Cik Man, perlu macam Cik Man kata tadi, ada dokumen pembuktian ataupun tidak. Sebab hari ini kan semua orang nak tengok hitam putih depan mata kita. Yang ada hitam putih pun orang bergaduh lagi. Boleh tak kita, kalau dah zaman-zaman sekarang ni Ustaz, dulu kita pakai kertas. Yes. Dengan zaman sekarang ni, untuk mengelakkan daripada deepfake, jadi scammer dan sebagainya, nak berjanji rakam terus. Itu pun sebahagian bahan bukti. Possible kan, sebab orang alah ni nyanyuk. Betul. Tapi cucu yang dah dijanjikan sebuah rumah agam 4 tingkat dengan 4 kolam. Betul. Dia berjanji ni rakaman dia. Betul. Jadi pada waktu sekarang mungkin dalam sebahagian bahan bukti itu melalui recording itu. Barulah namanya smartphone kot. Kadang-kadang phone itu smart, cuma manusia je tak smart. Bila Ustaz terangkan tadi, Ustaz terus merangkum ke soalan ketiga saya. Hebat Ustaz. Boleh menjawab ke? Boleh menjangka apa yang kita ingin tanyakan. Baik, saya nak pergi, sebelum saya pergi ke soalan yang berikutnya kan, saya nak jemput penonton dan pendengar kita di mana jua anda berada, terus kongsikan pandangan dan juga idea anda mungkin terhadap isu yang dibincangkan pada malam ini di YouTube, di Facebook, di Instagram, di TikTok dan juga di portal kami Sinar Islam Plus. Anda boleh terus layari dan kongsi-kongsikan. Semoga manfaat ini akan terus dikecapi oleh umat Islam di mana jua anda berada. Baik, kita terus Ustaz Zahari yang ada kepakaran 23 tahun di dalam akademik. Alhamdulillah, sebagai ahli akademik lah. Dalam faraid ini berapa tahun Ustaz? Dalam faraid, setahu saya bila dijemput ceramah dan mengajar start 2010. Berapa tahun tu? Mungkin 13 tahun. 13 tahun bagi training. Alhamdulillah. Doakan sahaja untuk berbakti dalam usia berbaki ini. Maksudnya usia kita pun berbaki juga kan. Usia kita bukan semakin panjang, semakin pendek. Ya, betul. Balik kepada hadis Nabi lah. A'mar ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku antara 60 hingga 70. Maksudnya kalau
Cik Man dianugerahkan lebih 70 lepas ini, bonus lah. Kita 96 lagi bonus, extra bonus lah. Bolehlah sebaiknya berbaki itu untuk amalan. Itu bukan baki dah lah, baki banyak tu maksudnya. Masya-Allah kan, tabarakallah. Baik Ustaz, satu lagi isu yang kerap kali dibangkitkan oleh umat Islam kita semua, peraturan yang sangat ketat ataupun syarat yang ketat memastikan waris dan si mati mempunyai hubungan akidah. Mana kena sama-sama beragama Islam baru layak untuk terima wasiat kan. Untuk sesama Islam faraid, untuk sesama beragama Islam baru layak terima faraid. Yes. Tapi untuk wasiat agama, boleh berlainan agama. Boleh atas nama wasiat. Ya, betul. Ustaz perincikan. Okay. Kenapa benda ni berlaku? Yes, benda ni berlaku. Okey. Balik kepada bahawa punca kuasanya, kita kata tadi istilah faraid dan istilah wasiat adalah sebahagian daripada hukum fiqh. Berpunca daripada situ. Bila hukum fiqh, sekali lagi macam Cik Man kata tadi, mesti ada rules and regulation dia, mesti ada peraturan dia. Dia macam bab sembahyang jugalah. Dia ada syarat, ada rukun, ada penghalang, ada halangan. Contoh paling besar atau paling senang saya rasa halangan dalam solat ialah wanita dalam period. Masuk waktu ke, ada air ke untuk berwuduk, tetap juga dianggap terhalang untuk melaksanakan solat. Itu adalah penghalang dia lah. Okay? Sama juga dalam bab faraid ini, salah satu halangan yang diceritakan oleh ulama mazhab dan disepakati pula tu ialah berbeza agama. Dalam faraid, si mati mesti orang Islam, waris juga kena orang Islam. Satu agama lah maksud dia. Satu, sebab pindah milik itu memang peraturannya telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi dalam bab wasiat, halangan ini tidak disebut. Maksudnya andai kata yang mati itu Islam dan semasa hidup dia adalah seorang mu'alaf sebagai contoh. Mu'alaf. Mak bapak dia masih non-Muslim, beragama asal contohnya. So dia pernah mengungkapkan ataupun dikukuhkan dengan satu bahan bukti, rekod tadi contohnya, dia nak bagi 1/3 harta kepada ibu dia yang masih non-Muslim itu, agama asal itu. So adakah itu dianggap satu halangan? Beza agama itu adakah dianggap satu halangan dalam bab wasiat? Jawapannya tidak. Jawapannya tidak. Hanya berlaku dalam bab faraid sahaja, sebab kesinambungan harta itu hanya berlaku antara waris yang Islam sahaja. So di sinilah sedikit saya kata ada perincian. Kalaulah faraid itu hanya melibatkan waris tadi dalam takrifan kita, hanya kepada waris saja, sedangkan dalam wasiat bukan waris. Ingat lagi, kalau kita kata bukan waris, non-Muslim itu mak kandung tu yang bukan Islam tu bukan waris. So tetapi tetap kita kurniakan dia ataupun dibenarkan untuk si mati masa hidup dia bagi dalam satu peruntukan namanya hukum wasiat. So itu saya rasa adalah kelebihan ataupun dalam bahasa mudah, itulah paling mudahnya dakwah bil hal yang Islam ajar, supaya rantaian anak yang Islam meninggal dunia masih berterusan untuk menjaga hubungan baik dengan ibu bapa yang masih non-Muslim itu. So di situlah saya rasa cara Islam meraihkan komuniti, bukan sahaja dalam ahli keluarga tetapi luas daripada itu. Maksudnya kenapa faraid itu agak rigid? Sebab itulah kesinambungan pemilikan itu untuk berlaku dalam peraturan fraction yang ada, itulah 6 pecahan yang ada. Tetapi dalam wasiat, kebetulan kita lupa nak sebut tadi, fraction yang ada hanya disebut 1/3, itu pun nilai paling maksima. Dia berbeza, dia tak ada peraturan namanya waris tetap dan sebagainya. Dia hanya 1/3 sahaja. Jadi saya melihat, apabila kita lihat bahawa itulah keunikan Islam, bila dia memperincikan dalam bab wasiat itu dibenarkan kepada non-Muslim, sebenarnya ada hikmah di situ. Maksudnya untuk golongan mu'alaf terutamanya, maksudnya dia dah beri ruang yang agak bagus untuk membantu menjaga kebajikan ahli keluarga yang masih non-Muslim. Masih non-Muslim. Itu respon saya, Cik Man, berkaitan dengan soalan rigid di satu bab, tapi dari satu bab lain masih ada flexibility dalam Islam untuk kita berlaku ihsan kepada orang lain. Istilahnya adalah ihsan. Ihsan tu yang penting. Untuk sampaikan dakwah
tak boleh main terjah-terjah. Ya, betul. Kita kena dengan jaga hubungan dengan keluarga asal, meraihkan dan menyantuni lah. Jadi perkara ni akan sampaikan lebih dekat lagi bahawa saja Islam tu tak akan memisahkan pun hubungan darah. Betul. Walaupun berbeza. Macam saya kata adalah dakwah bil hal tu, maksudnya dia dah terjemahkan dalam diri dia untuk jaga hubungan komunikasi dan jaga hubungan yang terbaik kepada ahli keluarga asal dia tu. Kita kena teruskan perkara begitu. Baik. jadi ustaz kan dan penonton sekalian, jangan lupa untuk terus kongsikan siaran ini, link ni, dan sama ada bentuk audio atau visual ke semua platform media sosial anda, dan boleh saksikan kami hanya di podcast POV Sinar Islam Plus di Facebook, TikTok, YouTube, portal dan Instagram ya. Kami juga turut kongsikan di platform Sinar Harian ya, untuk anda yang menonton di mana juga. Baik, kita terus ke soalan yang berikutnya. Cepat sangat masa berlalu ustaz kan? Kita ada berapa minit lagi ni? 5 minit lagi lebih kurang, tapi tak apa. Saya akan cuba cakap sikit je, nak bagi ustaz cakap lebih banyak lagi. Bila kita cerita kita nak tinggalkan, ya, memang kita akan tinggalkan, semua kita akan pergi, tapi sementara kita hidup, kita carilah ilmu, carilah harta sebanyak mungkin dengan cara yang betul, cara yang bersih, dan itu membawa kita kepada satu topik yang sangat-sangat utama. Orang Islam kena kaya. Orang Islam kena kaya, kena ada harta supaya kita boleh tinggalkan sesuatu kepada orang di belakang kita nanti. At least itu ikhtiar kita. Sekurang-kurangnya mereka boleh survive, mereka boleh meneruskan kelangsungan hidup dengan yang seadanya sebaik mungkin, sehingga mereka boleh berdiri sendiri. Contoh, kita tinggalkan anak yang masih kecil dan pada usia yang semuda ini meninggal dunia, katakan muda kan? Masih muda. Pada usia yang semuda ini meninggalkan anak-anak yang masih kecil, sekurang-kurangnya mereka boleh bernafas sebelum mulakan hidup sebagai orang dewasa seperti lain ya, ataupun waris-waris kita yang lain yang boleh meneruskan hidup setelah ketiadaan kita sebagai tonggak keluarga. Jadi saya nak minta komen ustaz, kaya macam mana yang kita perlukan sebenarnya ustaz? Orang kaya macam mana kita perlukan? Menjadi kaya sebagaimana yang kita sepatutnya ustaz? Silakan. Terima kasih Cik Man, soalan yang sangat bagus, sangat merungkai hati semua kita lah, insya-Allah ya. Saya sekali lagi saya suka bila menjawab soalan ini kembali kepada hadis yang selalu kita baca, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalas itu. Maksudnya selalu kita dengar di surau di masjid, maksudnya apabila mati anak Adam, seorang manusia, semua amalannya terputus melainkan 3 perkara. Saya suka highlightkan 3 perkara yang Rasulullah sebut itu adalah sebahagian daripada pencen kubur kepada seseorang ya. Satu, sedekah jariah. Pertama elemen adalah elemen harta ya. Kedua, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan, bermanfaat. Dan yang ketiga adalah waladin salih yad'u lah, ada zuriat yang soleh yang sentiasa mendoakan kita. Kalau Cik Man ada harta ni, 3 harta ni, maksudnya setiap subuh, setiap hari kena sujud syukur lah. So itu adalah elemen-elemen pencen kubur yang saya kata. Mudah-mudahan dia menjadi kesinambungan. Maksudnya ada harta, walaupun ulama tafsirkan harta itu melalui elemen wakaf, tetapi sebenarnya part of that adalah sebahagian sedekah dan sebagainya. Dan salah satu harta itu adalah untuk memberi kesinambungan kepada orang lain. Macam Cik Man kata tadi, keluarga yang ditinggalkan itu bukan setakat memerlukan support kasih sayang, tetapi perlukan support keuangan. Betul. Hari ini dalam kita dah dilanda dengan COVID dan sebagainya, ditinggalkan oleh orang yang tersayang di depan mata dan sebagainya. Tetapi itulah jadikan cerita bahawa penting tak harta? Penting. Bermulanya dengan apa? Kaya yang bermanfaat. Kalau istilah saya, kaya itu penting, tapi kaya itu adalah kaya yang memberi manfaat kepada orang lain. Maksudnya jangan tinggalkan harta tetapi penuh dengan hutang, tak bermanfaat. That's why bila kita kata hak-hak yang berkaitan dengan si mati, ialah pertama, satu, harta si mati digunakan untuk urusan jenazah. Kalau ada baki, digunakan untuk selesaikan hutang. Kalau ada baki lagi, digunakan untuk wasiat. Pernah buat wasiat tak contohnya? Dan kalau ada baki, barulah kita agihkan ikut hukum faraid.
Sekarang ni isu masyarakat kita kadang bergaduh dulu ikut faraid, sedangkan dia tak tanya lagi mak bapak dia ada hutang ke tak. Terbalik. Sebenarnya terbalik sebenarnya. Ke bawah dulu. Dia agak complicated itu. Sedangkan Pak Imam masa nak angkat jenazah tu kata dah tuan-tuan siapa yang ada hutang dengan si mati kena tuntut dengan ahli keluarga dia kan. Biasa anak lelaki akan kata tu. Sebab tu dia kalau sebab dia rasa power kat situ nanti. Bila belajar faraid dia anak lelaki tu akan power lah. Dia akan hujah dua di sebelah satu tu lagi kuat lah. Siapa yang ada hutang sila jumpa dengan saya. Ada hutang dengan ayah saya. Dia tak tanya pun. Pula yang menyungguh yang dia faraid dulu. Sedangkan perkara tu dah dibincangkan oleh fuqaha. Bahkan hierarkinya begitu. Hutang nombor 2, faraid nombor 4. Jangan kita persoalkan bahagian habuan free kita sebelum kita tanya mak ayah kita ni dah selesai hutang belum, suami kita dah selesai hutang ke, isteri kita dah selesai hutang ke. Tapi isu masyarakat kita kadang mana hak aku, kan. So that's why kita kata kenapa ulama bincangkan hierarki itu, sebab maksudnya seseorang itu kena dalam usaha hidupnya selama ini mesti memiliki harta. Maksudnya lebihan kepada pertama, kedua, lebihan kepada kedua, barulah agih sampai keempat, barulah difaraidkan. So itu adalah isu yang kadang-kadang kita kesian kepada masyarakat kita. Maksudnya konflik itu bergaduh sebab nak dapat habuan yang rankingnya nombor 4 berbanding hutang tadi. Satu lagi hadis Nabi SAW, innaka antada'a warathataka aghniya khairun min antada'ahum alatan yatakaffafuna an-nas fi aidihim. Apa maksud dia? Sesungguhnya kamu tinggalkan waris kamu dalam keadaan berada, aghnia, kaya, lebih baik daripada tinggalkan mereka meminta-minta daripada orang lain. Itulah hujah, saya rasa kebajikan waris perlu di-highlightkan. Tadilah yang Cik Man kata, isu apa kita support dari sudut kewangan, maksudnya balu akan ditinggalkan. Anak-anak kalau lagi masih kecil, Cik Man kena faham, anak-anak sekarang ni mungkin ada atau zurat yang kita ada hari ni mungkin di kalangan OKU. Siapa nak jaga maintenance dia dan sebagainya? Betul. Siapa pemegang amanah kepada keluarga itu? Penjaga amanah tu banyak lagi dalam keluarga tu, perlu kita lihat susul galur dia, siapa yang akan jaga dan sebagainya. Tapi tagline hadis ni itulah dia nak tunjukkan bahawa tinggalkan keluarga dalam keadaan kaya lebih baik daripada mereka meminta-minta daripada orang lain. Dalam bahasa mudah, sebelum tinggalkan itu maksudnya ada habuan yang mereka usahakan di masa hidup dalam keadaan beruang, bukan beruang binatang tetapi berharta. Itu salah pencerahan saya ya. Mudah-mudahan cerahlah kepada Cik Man dan yang lain di luar sana. Kena kaya tapi biarlah kaya yang bermanfaat kepada insan lain, kepada betul. Keturunan kita. Bukannya keturunan, pernah dengar ya? Bukannya keturunan datang ludah di kubur kita. Itu dia. Ngeri pula ya. Baik Ustaz, alhamdulillah Ustaz telah menjawab banyak persoalan, tapi saya yakin banyak lagi persoalan akan timbul daripada soalan-soalan yang datang daripada penonton-penonton kita, penonton dan juga pendengar kita di luar sana ya. Baik, alhamdulillah kita telah bersama setakat ini 2 episod bersama dengan Yang Berbahagia Ustaz Zahari Mahat Musa, Pensyarah Kanan Fakulti Syariah dan Undang-Undang USIM. Baik tuan-tuan dan puan, penonton dan saudara-saudari yang kami kasih sekalian, podcast POV Sinar Islam menutup tirai. Sebelum menutup tirai, kami ingin mengajak anda untuk sama-sama melayari Sinar Islam Plus di portal, di YouTube, di Instagram dan di TikTok. Berikan sokongan, berikan sokongan kepada usaha kecil dakwah kami. Mudah-mudahan anda akan turut bersama-sama mendapat manfaatnya. Sekian dulu, kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang, podcast POV Sinar Islam Plus, relevan dan inklusif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa. Wassalam. Assalamualaikum. SI Plus.